Begini. Akhirnya Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang menyertai peperangan, wahai para sahabatku, tahukah kamu bahawa ada di antara sahabat kita yang tak turut serta dalam peperangan, tapi sebenarnya mereka mendapat pahala yang sama seperti kita yang turut berperang. Ya, ini kelebihannya Allah Ta'ala. Kemudian qiraatul Quran, kemudian berpuasa sunat. Berpuasa sunat perlu kita banyakkan. Contohnya saya ringkaskan tuan-tuan. Kalau kita biasanya, orang-orang yang beriman, dia nakkan kalau boleh bulan Ramadan tu tiap-tiap bulan. Bagus tiap bulan ni. Tu kalau betul-betul beriman. Baik. Maksudnya, dan Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Dalam setahun, kita boleh dapat pahala, walaupun puasa Ramadan sebulan saja. Dapat boleh, pahala boleh mendapat sebanyak setahun. Yang ini diikuti puasa Ramadan, kemudian dengan 6 di bulan Syawal. Itu pun kalau puasa Syawal. Tapi kalau yang campur tu boleh tentu dapat. Ya? Dia qada sekali dengan niat dengan puasa 6 itu tidak, sebagai ulama tidak membenarkan. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar memahami konsep kelebihan dalam beramal, aulawiyat, priority dalam beramal, dalam setahun sebenarnya kita boleh mendapat pahala 2 tahun, bukan setahun. Dalam setahun sebenarnya kita boleh dapat pahala berpuasa selama 2 tahun. Bagaimana kaedah dia? Tuan-tuan dan perempuan puasa pada hari putih mengikut takwim hijrah. Kalau diikut takwim Masih tak sah ni. 13, 14, 15 Masih dia puasa dia tak jadi. Dia kena ikut takwim hijrah 13, 14, 15 hijrah, ikut takwim hijrah. Sebulan 3 hari je. Orang tak mampu puasa Isnin Khamis, tak apa. Sebulan 3 hari tak boleh. Sebulan 3 hari kali 12, 3 kali 12 berapa? 36. Jadi manja bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa buat satu kebajikan, Allah gandakan 10. Jadi kalaulah setahun dia puasa lagi sebulan Ramadan, puasa pula dengan 6 Syawal, dalam setahun dia dapat pahala berpuasa selama 2 tahun. Hebat. Dan puasa juga akan, pahala ibadat puasa juga boleh beri syafaat kepada kita lepas kita meninggal dunia. Dan seterusnya, ini saya ringkaslah tuan-tuan sebab dah tak ada waktu. Kita menghubungkan silaturahim, jangan memutuskannya. Kalau ada sahabat-sahabat, teman-teman kerabat, adik-beradik yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kita hubungkan balik. Sebab orang yang menghubungkan, man wasalahu rahim faqad wasalahu Allah. Siapa yang menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan, maka Allah Ta'ala akan menghubungkan silaturahim dengannya pada hari akhirat. Siapa yang memutuskan, kawan dia tak tegur, dia kata lantak kau lah, tak tegur aku, dia tak ada kau lagi bagus, dia kata lagi mengacau, dia kata. Maka begitu orang itu juga akan diputuskan hubungan silaturahimnya oleh Allah SWT pada hari akhirat. Maka itu secara ringkas. Itu untuk amalan yang boleh menampung pahala akaun akhirat kita lepas kita meninggal dunia. Tapi bila kita dibangkitkan pada hari akhirat, amalan tadi dah tak boleh nak masuk top up dalam akaun akhirat kita. Tapi saya sebut secara ringkas saja, poin saja tuan-tuan. Amalan yang boleh bantu kita top up amalan kita lepas kita dah dibangkitkan pada hari akhirat. Sebenarnya kalau nak ikut tak ada dah. Sebab bila kita dibangkitkan pada hari akhirat, waktu tu waktu hisap saja. Allah nak hisap, katakan dah hisap, tak cukup juga, tak layak juga untuk masuk syurga. Maka pada ketika itu, kalau kita ada master planning pada awal kita kembali di dunia ini, sebenarnya kita ada satu lagi amalan yang kita panggil amalan injury time. Itu penyelamat kita lah. Kalau tak ada amalan tu tak bolehnya kita. Iaitu amalan yang dipanggil amalan tasyaffu'. Iaitu amalan kita berbuat baik kepada orang yang boleh memberi syafaat kepada kita. Contoh saya sebut ringkas tuan, kalau saya tak ada masa. Yang pertama adalah muhafazah ala sunnati Nabi SAW. Iaitu kita kena memelihara dan juga menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah pemberi syafaat, penyumbang syafaat yang paling besar kepada kita pada hari akhirat. Kena hidupkan sunnah Nabi, walaupun ringkas. Sebab tu biasanya kalau orang-orang ahli korporat kadang-kadang menjaga protokol. Kadang saya, khususnya dalam bab makan, kita makan dengan tangan kiri, dalam macam mana keadaan pun ikut protokol. Bukan saya tengok, walaupun ikut protokol, tapi bila nak suap tu pastikan dengan tangan kanan. Sebab itu adalah sunnah Nabi, walaupun kecil. Tapi kita perlu ingat bahawa disebutkan dalam hadis Nabi, pada hari akhirat, ketika mana umat-umat Nabi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi nak beri kita minum telaga Kausar, Malaikat Jibril kata, oh sorry Muhammad, this man cannot take your drink. Contohlah, saya cakap merapu kan, saya tak kerti cakap Inggeris. Jadi Nabi Muhammad kata, why? Contohnya Malaikat Jibril pun paling speak juga. Jadi dia kata sebab umatmu ketika mana di dunia dahulu tidak menghidupkan walaupun satu pun sunnah daripadamu. Ini menunjukkan bahawa dia tidak pernah mencintai Muhammad. Maka apa gunanya engkau menyumbangkan kebaikan kepada dia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berbaik dengan pelajar-pelajar tahfiz ataupun orang-orang yang menuntut ilmu agama. Tak mampu, kita tak ada anak yang boleh ke arah itu, kita bagi support.
ya, kita menjadi memberi sumbangan dan sebagainya. Kemudian para syuhada, kita bantu orang-orang yang berjihad menentang orang-orang kafir, ataupun kita membantu orang-orang Islam yang membantu untuk menentang idealism yang tidak betul, pemahaman-pemahaman sesat juga. InsyaAllah para syuhada itu akan memberikan sumbangan syafaat kepada kita pada hari akhirat. Kemudian yang seterusnya adalah kepada para malaikat. Para malaikat juga sebenarnya boleh memberikan syafaat kepada kita. Disebutkan oleh Allah SWT dalam firman dalam Al-Quran, wal malaikatu yashfa'un, bahawa pada hari akhirat malaikat juga boleh memberikan syafaat kepada kita, iaitu dengan kaedah bagaimana kita tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Merokok tinggal, tuan-tuan, minta maaf. Kemudian tinggalkan benda-benda yang dibenci oleh para malaikat. Hadir dalam majlis ilmu, solat berjemaah, selalu datang hadir ke masjid, biasakan diri. Maka ini semua memastikan supaya kita dikenali oleh para malaikat, ya. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, kalau kita ada anak-anak yang meninggal dunia saat sebelum dia akil balik, semuanya itu adalah merupakan berita ataupun hadiah yang besar dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab anak-anak kita itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita pada hari akhirat untuk memberatkan timbangan amal kita. Sebab pada hari akhirat, ketika mana anak-anak kita itu, kita dihisab oleh Allah Ta'ala, anak-anak kita itu akan hadir di hadapan Allah dan berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mematikan aku sebelum aku sempat memberikan kebaikan kepada ibu dan ayahku. Oleh kerana itu, izinkan kepada aku untuk berbakti kepada ibu dan ayahku pada saat ketika ini. Tapi kalau kepada ibu dan ayah yang derhaka pada anak dia, tak jaga anak dia, biar anak dia, dan kadang anaknya terabai, pada hari akhirat anak-anak itu tidak boleh memberi syafaat kepada kita. Sebaliknya, dia yang akan bankruptkan kita. Dia kata, wahai Tuhan, wahai Allah, dulu ayahku tak pernah ajar aku gini, maka hari ini aku nak boleh dendam gitu. Beratlah ayahku. Elok ayah nak masuk syurga, dah senyum tadi. Dah dapatlah tiket touch and go, smartec kan dah dapat. Malaikat dah bagi. Oh nak masuk, oh nak touch, bateri rukong. Oh masuk, tak buka-buka pintu. Pasal apa? Rupanya keluar muka anak dia. Dia kata, oh suka-suka nak masuk, dia kata, ya. Jadi anak kita pun boleh tahan, ataupun orang yang kita zalimi atas muka bumi ini boleh menghalang kita. Baik, saya rasa setakat itulah saya ringkas perkongsian kita pada tengah hari ini. Saya mohon maaf kerana mengambil masa yang banyak daripada tuan-tuan dan puan hadirin sekalian. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.